Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Muhammad Nan ingin membentangkan presentation untuk tugasan GMGA Asas Pentadbiran. Tugasan kumpulan kami sekarang adalah untuk tugasan Government Link Company Corporation, GLC. Saya terangkan. Apa itu GLC? GLC adalah singkatan bagi merujuk kepada Government Link Company, bermaksud syarikat berkaitan kerajaan. Syarikat GLC ini adalah syarikat korporat yang dikuasai dan dimiliki oleh Bumiputera atau Kerajaan Malaysia. Apakah itu Government Link Company? GLC diiktiraf sebagai syarikat yang mempunyai objektif komersial yang primer dan di mana Kerajaan Malaysia mempunyai pegangan langsung mengawal kepentingan merujuk kepada keupayaan bukan hanya peratus milikan. Kerajaan untuk melantik ahli DOP, pengurus tekanan, membuat keputusan utama, contohnya memberi kontrak, strategi, penstrukturan semula dan pembiayaan, podihan dan pelupusan dan lain-lain. Untuk GLC sama ada secara langsung ataupun melalui GLIC. GLC merangkumi dan berkaitan dengan beberapa sektor, iaitu sektor ekonomi, pengangkutan, darat dan infrastruktur. Infrastruktur, teknologi dan sektor sosial. Syarikat-syarikat yang bagaimana dikategorikan sebagai GLC. Kategori GLC terdiri daripada syarikat yang dikawal oleh kerajaan negeri. Masing-masing ada agensi di peringkat negeri. Ini termasuk syarikat-syarikat yang Kerajaan Malaysia mengawal secara langsung sebagai agensi seperti Khazanah Nasional, MOF, KWSP dan Bank Negara Malaysia. Termasuk syarikat yang GLC sendiri mempunyai kepentingan mengawal, iaitu anak-anak syarikat dan sekutu GLC. Antara syarikat-syarikat yang terkenal di bawah GLC adalah Petronas, Maybank, Syahbaz, Telekom Malaysia, Tenaga Nasional, CMB, Maybank, Senderby, UMW, Media Prima, DH Highcom, IJM Berhad, Tabung Haji, Gamuda Berhad, Yuan Berhad, Nazar Group Company, Modern Nasran Berhad, M-Bank, Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan, Landmark Berhad. Pada kali ini kami ingin menerangkan salah satu company GLC, iaitu Lembaga Tabung Haji. Lembaga Tabung Haji adalah sebuah badan berkanun yang tertakluk di bawah Akta Tabung Haji 1995, Akta 535. Aktiviti utama tabung haji adalah pengurusan haji, tabung dan pelaburan. Ia merupakan sebuah institusi Islam yang sentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif dan sistematik demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Selain dari pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji yang efisien, tabung haji turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambahan kepada para pendeposit kami. Tabung haji mempunyai sekitar 9 juta pendeposit dengan 1, 2, 3 cawangan dan 10,000 titik sentuh di seluruh negara. TH juga mempunyai satu pejabat yang beroperasi di Jeddah, Arab Saudi di bawah bidang kuasa Konsultan Malaysia. Visi tabung haji adalah tonggak kejayaan ekonomi ummah pengurus haji terbilang. Misi Lembaga Tabung Haji adalah dalam mencapai visi yang beriltizam untuk memperkasa ekonomi ummah, sentiasa giat mencari pelaburan strategik global dan lokal bagi pertumbuhan berterusan, menggambling dan memperkaya modal pendeposit, memberi perkhidmatan cemerlang yang berterusan, memudah dan menyempurnakan urusan jemaah ke arah haji makmur, memberi peluang yang kompensatif, halal dan thayyiban. Nilai teras Lembaga Tabung Haji adalah seperti committed, profesional, kerja berpasukan, menerima perubahan, perhatian dan penyayang. Piagam pelanggan untuk Lembaga Tabung Haji adalah seperti, dengan izin Allah kami berjanji untuk membantu dan mendapatkan haji yang mahrub dengan pembelanjaan yang berpatutan, menyaras penerbangan haji yang menepati masa, selamat dan boleh diharap, menyediakan penginapan yang bersih dan selesa di Tanah Suci, menyelenggara akaun anda secara profesional dan mengawal secara sulit dan bersendirian, melabur dalam bidang pelaburan yang halal, berhemat dan selamat supaya diberi kepulangan yang standing dengan pasaran,
di samping memastikan pertubuhan yang berterusan. Memberi layanan yang mesra, cepat dan cekap. Memberi maklumat yang jelas dan terkini. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Salihin bin Husni Tamrin, memegang nombor matrik 282778. Hari ini saya akan sambung pembentangan daripada grup saya. Itu berkaitan dengan piagam pelanggan. Kita tengok apa piagam pelanggan untuk tabung haji. Tabung haji membantu anda mendapatkan haji yang mabrur dengan pembelanjaan yang berpatutan, menyelaras penerbangan haji yang menepati masa, selamat dan boleh diharap, menyediakan penginapan yang bersih dan selesa di Tanah Suci, menyelenggara akaun anda secara profesional dan mengawalnya secara sulit dan bersendirian, melabur dalam bidang pelaburan yang halal, berhemat dan selamat supaya dapat memberi pulangan yang standing dengan pasaran, di samping memastikan pertumbuhan yang berterusan, memberi layanan yang mesra, cepat dan cekap, memberi maklumat yang tepat, jelas dan terkini. Seterusnya kita akan tengok struktur lembaga tabung haji. Lembaga tabung haji ini diketuai oleh pengarah urusan kumpulan dan ketua. Di dalam struktur lembaga tabung haji ini, dia terdiri pada beberapa unit, iaitu unit berkecuali, unit operasi, unit pengurusan dana, unit pengurusan haji dan unit sokongan. Di dalam cabang unit berkecuali terdapat audit dalam dan integriti, risiko pemantauan dan syariah. Di dalam unit support sokongan, dia terdiri daripada pejabat UK dan KPE, pelaburan strategik, kewangan dan modal insan. Di dalam unit operasi pula, dia diketuai oleh pengarah eksekutif operasi. Di bawahnya adalah khidmat pendeposit dan operasi, teknologi maklumat dan keselamatan. Di dalam unit pengurusan dana pula, diketuai oleh pengarah eksekutif pelaburan, di mana di bawahnya terdiri daripada pelaburan, hartanah, kewangan korporat dan perbendaharaan. Dan akhir sekali adalah pengurusan haji yang diketuai oleh pengarah eksekutif haji. Di bawah pengarah eksekutif haji ini terdapat division pengurusan haji, operasi domestik, bimbingan haji, peraturan haji, agensi haji dan pejabat tabung haji sendiri. Okay, kita tengok lembaga siapa yang mengetahui yang terdiri daripada lembaga pengarah tabung haji ni. Tabung haji ditadbir oleh lembaga pengarah yang terdiri daripada ahli-ahli berikut: pengurusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, timbalan pengurusi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong juga, wakil jabatan Perdana Menteri, wakil perbendaharaan, ketua pengarah tabung haji, maksimum 5 ahli yang dilantik oleh menteri dan wakil Kementerian Kesihatan Malaysia dengan jemputan. Jawatankuasa Kewangan pula terdiri daripada ahli-ahli berikut: ketua pengarah pengurusi, iaitu pengurusi dia adalah ketua pengarah sendiri, pengarah kewangan sebagai setiausaha, wakil Jabatan Perdana Menteri, wakil Jabatan Perdana Menteri, wakil perbendaharaan dan seorang ahli yang dilantik oleh lembaga. Jawatankuasa Kebajikan pula adalah terdiri pada ketua pengarah sebagai pengurusi, pengarah kebajikan sebagai setiausaha, wakil Jabatan Perdana Menteri dan seorang ahli yang dilantik oleh lembaga.
Tanggungjawab kebajikan ini adalah bertanggungjawab terhadap kebajikan, perlindungan, kawalan dan kesejahteraan jemaah haji selaras dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh lembaga dan dengan kuasa yang diwakilkan oleh lembaga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jam Hadi, nombor metrik 282806, akan membentangkan bahagian pelaburan tabung haji. Okey, di dalam pelaburan tabung haji, dia menjalankan pelaburannya mengikut aturan dan amalan Islam, tanpa sebarang unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam. Tabung haji juga menggunakan perkhidmatan Majlis Pengawasan Agama Bank Islam Malaysia dan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia untuk mendapat nasihat dari masa ke semasa. Okay. Tabung haji juga tidak melabur dalam syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti yang dilarang oleh Islam seperti hotel, insurans kecuali Takaful Malaysia dan perbankan kecuali Bank Islam. Okey, dan di sektor pelaburan yang dilakukan oleh tabung haji adalah sektor pembangunan hartanah, sektor pertanian, sektor pembinaan, sektor perkhidmatan, sektor makanan dan minuman halal, iaitu pengeluaran dan pengedaran, dan juga haji, umrah dan pelancongan. Okey, tanggungjawab sosial korporat, iaitu CSR yang dilakukan oleh tabung haji. Okey, tanggungjawab tersebut adalah dari segi pasaran, agihan keuntungan bersih zakat, bantuan haji untuk jemaah haji, pembangunan ekonomi, rumah atau pembekal Bumi Putera dan kontraktor Bumi Putera. Okey, yang kedua, masyarakat. Masyarakat kita, tabung haji juga bertanggungjawab ke atas kelab Taha and Taha. Lepas tu program Iqra', program Ikhtiar, zakat dan program mobility. Okey, yang ketiga ada tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh korporat tabung haji adalah di tempat kerja, kesihatan dan keselamatan, budaya berprestasi, pembangunan kaki tangan dan pengiktirafan. Yang keempat adalah persekitaran. Ini kita semula atau penjimatan tenaga dan juga bangunan hijau. Okey. Tabung haji CSR terbagi pada dua kategori, iaitu CSR zakat dan caruman. Yang pertama, dasar CSR sebagai garis panduan untuk diikuti oleh staf di semua peringkat termasuk pihak pengurusan dan lembaga bagi mencapai amalan perniagaan yang telus, bertanggungjawab, estate dan berintegriti. Yang kedua, kenyataan CSR, iaitu program zakat, sumbangan dan yayasan tabung haji. Okey, dari situ saya ambil kesimpulan atau ringkasan bahawa di Malaysia kadang-kadang JLC menjadi topik hangat yang selalu menjadi topik perbahasan politik dan keuangan. Ini disebabkan oleh fatwa bahawa secara teknikal JLC adalah sebuah syarikat yang dikendalikan oleh kerajaan dengan cara memperolehi saham syarikat tersebut melalui senjata pelaburannya, iaitu syarikat pelaburan berkaitan kerajaan persekutuan, iaitu GLIC. Namun GLC di Malaysia membantah tuduhan yang dibuat terhadap mereka seperti syarikat yang dikendalikan oleh kerajaan tidak dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik kerana tujuan utamanya adalah untuk tidak memastikan matlamat memaksimumkan kekayaan tercapai, tetapi syarikat perlu mematuhi beberapa matlamat sosial yang menyumbang ke arah pembangunan negara. Itu saja. Terima kasih. Sekian, terima kasih.